Tafsir bir-ra'yi berkembang pesat pada masa Daulah Abbasiyah. Ini setelah tumbangnya kerajaan Bani Umayyah. Tafsir yang didasarkan pada pemahaman akal ini terdapat beberapa corak, seperti tafsir Mu'tazili yang berjudul Al-Kashaf Ad-Dawamiri Al-Tanzil oleh Zamakhsyari. Tafsir Al-Ilmi berjudul Mafatih Al-Ghaib oleh Imam Fakhru Razi. Tafsir Sufi seperti yang dilakukan oleh Al-Junaid dan Sufyan As-Sawri dan lain-lainnya. Ini semua wali-wali Allah. Dia ulama-ulama yang hebat-hebat belaka. Tafsir Al-Quran yang mengambil bermacam-macam bentuk dan corak itu adalah pengaruh dari kebebasan berfikir pada masa itu, sehingga latar belakang pemikiran mereka sangat mewarnai tafsir yang mereka lakukan. Jadi mana kalau kita melihat kepada tafsir Al-Quran ini, dia ada banyak. Saya menyebutkan beberapa contoh dia daripada apa yang saya catatkan dalam catatan saya. Dia berhubung dengan tafsir ini, dia ada antaranya tafsir adabi, al-adabi. Ada tafsir lughawi. Ini lughah. Dia membahaskan berhubung dengan bahasa. Dia kerana Al-Quran ni lughah atau bahasa dia hebat. Ada tafsir falsafi. Ini menjurus ke arah ilmu-ilmu falsafah. Ada tafsir fiqhi. Ini berhubung dengan pembahasan-pembahasan fiqh. Ya, ada tafsir al-ayatul Quran, al-ayatul ahkam. Bila dia buat tafsir, dia keluarkan hukum-hukum daripada ayat yang berkenaan. Ada juga tafsir bil-ma'sur, yakni beriwayat macam tadi tu. Dia ambil riwayat dari sahabat dan sebagainya. Kemudian rujukan terbaik tadi disebutnya Jami'ul Bayan an Ta'wilul Ayatul Quran. Ini Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Imam Tabari ini. Memang ini dianggap tafsir yang penting bagi umat Islam. Dan kitab tafsir Imam Tabari ini, dia antara tafsir yang terpenting. Ya, yang paling mahal lah nilainya dalam sejarah kehidupan umat Islam. Ini tafsir yang tertua, ya, yang kita boleh telaah sanadnya, matannya, ada naqdu sanad, ada naqdu hadis. Ini kalau kita perdalamkan, kita tahulah. Yang ni kita akan dapat faham yang mana hadis dhaif, yang mana sahih. Ada dia kategorikan, standardized. Dan Imam Ibnu Jarir ini meninggal tahun 310 Hijrah. Makna tafsir Ibnu Jarir ni dah berusia lebih daripada 1000 tahun. Siapa yang boleh baca, tengoklah, baca. Kita akan rasa macam aja tafsir itu baru 2-3 bulan lepas dikeluarkan. Sehingga guru kami menyebut semacam kurang wajar seorang pelajar yang belajar ilmu tafsir Quran tiba-tiba dia tidak membaca tafsir Ibnu Jarir ini. Ini dianggap seolah-olah macam terkeluarlah daripada pengajian ilmu tafsir. Sampai macam itulah dianggap oleh para ulama. Kemudian di sana ada juga, ya, kita kena ingat ulama pesan mengapa pentingnya tafsir ini, kerana ianya diambil daripada sumbernya yang asal. Makanya kalau tafsir terkeluar dari landasan, binasalah ayat Quran ni. Kan? Dia akan jadi lain. Orang tidak mampu nanti untuk memahaminya. Ada tafsir bi-ma'sur. Iaitulah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Atau ada juga tafsir dengan periwayatan yang lain. Dia ada macam-macam. Umpamanya Al-Quran dengan sunnah. Kita baca Al-Quran, nak tafsir itu kita tengok sunnah. Ada satu kaedah.
Ada Al-Quran dengan qaul sahabi. Yakni kita baca Quran, untuk tafsir tu, dia terkait dengan kisah-kisah sahabat. Ucapan sahabat, tindakan sahabat, pandangan sahabat. Apa perkara berlaku begitu ini, maka kita boleh tahu melalui apa yang dikaitkan dengan para sahabat. Maka kena bacalah banyak kitab Hayatus Sahabah. Dia riwayat hidup para sahabat radhiyallahu an. Ada juga disebut Al-Quran tu dengan qaul tabi'in. Dia baca Quran untuk tafsir, dia tengok kata-kata tabi'in. Cuma para ulama ramai yang tidak menggalakkan ini. Dia kita buat tafsir Quran, kemudian kita hurai itu dengan qaul daripada tabi'in. Banyak ulama tidak menggalakkan. Sebab tabi'in ini tidak dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan mereka itu dididik oleh generasi sahabat. Jadi ulama-ulama kita kira ambil jalan selamatlah. Kalau tafsir dengan kalimah-kalimah tabi'in tinggal aja. Habis-habis berhenti dekat sahabat. Macam tu. Tapi ini bab tabi'in ini dalam sudut tafsir tu saja. Namun dalam sudut-sudut lain, subhanallah, masya-Allah, para tabi'in tetap menjadi contoh ikutan kita selepas daripada sahabat. Ya, cuma setengah di kalangan ulama tafsir pasal nak jaga ketulinan tu, maka mereka tidak galaklah kita buat tafsir dengan melihat kepada qaul tabi'in. Kemudian ada tafsir ar-ra'yi atau bil ijtihad. Ada juga yang jenis macam tu, dia mengambil pendekatan tafsir dia secara ijtihad, bukan secara riwayah. Ada juga begitu. Ada ra'yu wa mujarrab. Ini semata-mata pendapat yang didukung oleh ijtihad yang tepat. Kalau ijtihad tu dia rasa tak tepat, dia tinggal. Dia tak buat untuk kait dengan tafsir yang dia keluarkan. Di sana juga tafsir bi-isyari. Bi-isari. Sir. Ini tafsir ni biasanya dia buat ni untuk kait ke hati. Masalah rohaniyah, kebatinan. Dan biasanya tafsir begini dia lebih menjurus ke arah pemahaman ilmu tasawuf. Jadi pendekatan approach ya, ataupun persembahan tafsir secara ijmali, secara global ni, ringkas. Ada lagi contoh umpama tafsir Al-Jalal. Tapi ada satu je kitab dia. Jalal. Dia dua Jalal. Tapi katanya salah seorang sahabat ni nama Jalaluddin ni meninggal. Sahabat dia tu yang sambung. Maka kitab tu jadi satu aja. Itu secara lebih kurang asas. Kemudian di sana ada tafsir maudhu'i. Apa dia tafsir maudhu'i? Tafsir ni dia kira dia ambil tajuk. Daripada tajuk tu dia hurai. Dia tafsirkan dah. Dia tak buat kecuali ambil tajuk-tajuk aja. Ada juga jenis macam tu, umpamanya tajuk haiwan misalan. So ayat-ayat dia ambil tu ayat haiwan. Kita buka tafsir tu, cerita haiwan sampai ayat-ayat haiwan tafsir dia. Umpamanya syajarah, pokok kayu. Dia ambil tajuk pokok kayu. So ayat-ayat dia pokok kayu yang macam tu lah. Kalau umpama ghazwah perang, ayat-ayat dia cerita perang semua. So dia kait dengan peperangan. Itu ada yang tafsir dia ambil secara maudhu'. Dia cari tajuk-tajuk dia. Di sana dia juga tafsir muqarran. Dia buat perbandingan. Muqarranah. Ada juga. Dia umpamanya macam tafsir Al-Qurtubi. Imam Qurtubi dari Qurtuba. Di negara Sepanyol sana. Iaitulah Al-Jami' lil Ahkam lil Quran. Mana dalam tu dia letakkan perbandingan, ya, comparison. Pandangan-pandangan di kalangan para ulama. Bahkan Imam Qurtubi tidak taksub. Ya. Dia ni bermazhab Maliki. Tapi dia tidak taksub dengan mazhab Maliki dia. Dia ada metodologi dia, Imam Qurtubi ni. Dalam dia mengistimbatkan hukum. Ya, dalam dia melakukan pendekatan tafsir dia. Kemudian di sana ada, kalau mutaakhir ini umpamanya, tafsir fi zilalil Quran.
Ini ditulis oleh Asy-Syahid Said Qutb rahmatullahi alaih. Di mana dia sangat kuat dari segi aspek balaghah. Dia dari segi bahasa dan ijtima'i, yakni masyarakat. Dan dia menjurus ke arah tanzim, haraki. Syahid Said Qutb rahmatullahi alaih telah dibunuh. Dia digantung syahid pada zaman rejim Jamal Abdel Nasir, tak silap masa itu. Ya. Rahmatullahi alaih. Kemudian di sana ada tafsir Al-Ahkam umpamanya. Kalau tafsir Al-Ahkam ini, dia banyak berkisah pada fiqh, ibadah, ya, bab muamalat, munakahat, jinayah. Dia bermain. Dia punya konten, paksi dia di situ. Itu. Kemudian yang paling banyak, biasa masalah ibadah lah. Yang diperdetailkan. Ini dalam perkara yang perlu didetailkan. Kemudian saya sebut sikit berhubung dengan jumlah ayat Quran. Ada yang menyatakan 6,236 ayat. Ada ulama menyebut 6,218 ayat. Ada juga yang menyebut 6,217 ayat. Nah, soalnya mengapa terjadi perbezaan jumlah ayat Al-Quran ini? Karena di sana ada ulama Makki, ya, daripada Mekah. Ada ulama Kufah. Ada ulama Baghdadi, dari Baghdad. Yang tadi dari Kufah. Ya, jadi pandangan mereka masing-masing berbeza tu pada tempat di mana wakafnya. Dia berhenti tu kat mana. Bukan pada lebih atau kurang ayat. Tidak. Ayat semua lengkap. Tapi yang ni sikit, ni lebih sikit, ni kurang sikit. Sebab yang ni pandangan dia berhenti di sini. Yang ni kata berhenti depan sikit. Bukan di sini. Tapi ayat sesudah. Jadi dia jadi kurang lah ayat dia tu begitu. Tapi semua Quran lengkap. Jadi berbeza sikit sebanyak di situlah. Itu berhubungan mutaksidah. Ini berkembang, ya. Permulaannya itu dengan haibat pada zaman kerajaan Bani Umayyah. Mereka pioneer lah, pengasas yang melakukan itu.